Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم آتنا أنفسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها آمين أما بعد Ikhwatul iman, ikhwatu fiddin, a'azakumullah, wahibbukum fillah. Alhamdulillah, alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Ikhwatul iman, pada malam ini kita sambung bacaan Riyadhus Salihin. Kita masuk bab yang ketiga pada muka surat 77, iaitu bab sabar. Kalau kita melihat balik kepada susunan Imam An-Nawawi, kita tengok balik cara dia susun bab: ikhlas, taubat, sabar. Dari segi, kita kata dari segi belakang takbirnya, ada sesuatu yang dia nak sampaikan. Sabar dia bubuh bab yang ketiga, seolah-olah dia nak sampai kepada kita susunan bab ini. Kalau kita boleh jadikan dia sebagai kita punya kehidupan, kalau kita boleh jadikan dia kita punya kehidupan dalam hidup kita ini, kita datang kepada Allah dengan bab yang pertama, iaitu bab ikhlas. Kita mendekati Allah dengan ikhlas, kita buat apa pun kita ikhlas. Kemudian kita bertaubat kepada Allah, kita membersihkan jiwa kepada Allah dengan istighfar, dengan taubat. Kemudian apabila kita mendekati Allah, maka kita akan diuji oleh Allah, ujian. Ketika itu kita memerlukan kesabaran, kita perlu sabar. Maka Nawawi dia susun bab ketiga adalah bab sabar, anak tangga dia, tabaqat dia. Tabaqat yang pertama adalah ikhlas, anak tangga yang kedua adalah taubat, dan anak tangga yang ketiga adalah sabar. Ikhwatul iman, An-Nawawi membuka bab ini dengan perkataan sabar, dengan dia membawa ayat Allah, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru, iaitu hai orang-orang yang beriman, sabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu itu. Dia membuka bab ini dengan ayat ini. Ini ayat 200 daripada surah Ali Imran. Ayat 200 daripada surah Ali Imran. Ayat ini berkenaan dengan perang, tetapi ada hubungan dengan bab kita, iaitu Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu sabiru. Ini perintah Allah, wahai orang beriman, sabar. Allah suruh kita sabar. Kemudian Allah kata, Allah kata isbiru, kamu kena sabar. Kemudian Allah katakan wasabiru, kamu kena tambah sabar. Tambah macam mana? Kerana ayat ini ayat perang, dia ada kena mengena dengan orang kafir. Janganlah sabar kamu itu dapat dikalahkan oleh orang kafir. Kamu dah sabar, tiba-tiba dalam pertempuran kita lihat orang kafir itu lebih sabar daripada kita. Jangan jadi macam tu. Isbiru wasabiru, kamu sabar, sabar kamu mengalahkan orang kafir. Jangan sampai dia sabar, dia kalahkan kamu. Tidak boleh begitu. Isbiru, Allah suruh kita mukmin sabar. Wasabiru,
Kamu kena kalahkan orang kafir dengan sabar, bukan kalah dengan perang. Mungkin senjata ke apakah dia menang, tapi kamu kena tewaskan dia dengan sabar. Kalau tak silap saya, bahasa apa? Bahasa hari ni dia panggil apa? Apa dia panggil? Apa? Apa lagi dia main apa? Apa kata kalah apa? Apa dia punya kepala otak dia tu? Kita kalah dengan dia dari segi mental. Mental, betul tak? Mental. Mental tu kita menang dia. Awak we say in Malay? Perang psikologi dia panggil. Dia, kita tak kalah dia. Mungkin dia menang dari segi orang kata pertempuran yang pertama itu, pertempuran yang pertama dia dah kalah awal dah. Dia dah kalah dah. Mental dia dah, kita menang dah mental dengan dia. Allah kata isbiru, mukmin kena sabar. Allah kata tak cukup takat tu, wasabiru, gandakan sabar kamu melebihi orang-orang yang tidak beriman. Kemudian Allah kata warabitu, warabitu, dah sabar, gandakan sabar daripada orang kafir. Warabitu, bersedia untuk mempertahankan daerah-daerah kamu, bersedia untuk kamu kawal negeri kamu daripada diserang oleh orang kafir. Wattaqullah, tambahlah sabar itu, gandakan sabar, persediaan kamu tambah lagi dengan bertakwa kepada Allah. Nescaya kamu akan jadi orang-orang yang tertolong di sisi Allah. Ikhwatul iman, kerana itu ikhwatul iman, para ulama kita mula berbicara apakah itu yang dimaksudkan dengan sabar. Para ulama kita mula berbicara apakah yang dimaksudkan dengan sabar. Pertama kata para ulama, sabar itu ialah al-imsak, imsakun nafsi, menahan diri. Bila kita sebut sabar, maksudnya menahan diri. Tahan daripada apa? Kata para ulama, kita tahan diri kita daripada sifat yang berlawanan dengan sifat-sifat kecelaan. Kalau kita tengah marah, marah tu dicela, maka kita tahan marah, kita pamerkan sifat yang berlawanan dengan marah. Kalau kita tengah bebai, kita tahan bebai, kita pamerkan sifat yang berlawanan dengan bebai. Kita benci, kita tahan sifat benci, kita pamerkan yang berlawanan dengan benci. Itu nama dia imsakun nafsi. Kita menahan diri kita, kita menahan diri kita. Kedua kata para ulama, apabila kita sebut sabar, sabar ini juga kata para ulama, dia adalah sifat dalam. Sabar, sebelum datang sabar, orang itu adalah orang yang ikhlas kepada Allah. Tak mungkin sabar itu dia datang begitu sahaja. Tidak mungkin, tidak mungkin. Sabar itu adalah satu anugerah Allah, dia pemberian Allah. Allah bagi pada siapa? Allah bagi pada orang yang memang nak sabar. Karena itu kata para ulama, perkara yang kedua, sabar juga bermakna imsakun nafsi, kita tahan diri kita daripada bertindak, bertahan diri kita daripada bertindak. Tadi kita tahan diri kita, pamerkan yang berlawanan, pamerkan. Kita tengah perang, kita tengah marah, pamerkan apa yang berlawanan dengan marah. Kontrol, kita kontrol, kita jaga diri kita. Kita tak suka tengok muka hamba Allah tu, kita pamerkan yang berlawanan dengan tak suka, senyum. Walaupun peringkat awal ketak mulut macam nak kena stroke, sabar. Itu latihan. Nanti kita akan sebut bagaimana ulama salah suruh kita masuk dalam zon sabar dengan melakukan beberapa perkara. Kata para ulama, marah adalah sesuatu yang tidak dicela, sebab semua orang ada sifat marah. Tetapi yang dicelanya ialah tindakan daripada marah. Kita marah-marah, ambil handphone, baling pitang dinding, yang tu dicela. Yang kata sabar tu apa dia? Kita tahan diri, tak baling apa-apa. Kita tahan diri, tak buat apa-apa. Imsakun nafsi, kita kontrol diri kita. Orang Arab kata yamliku nafsahu, kita memiliki diri kita.
kita memiliki diri kita, maka itu kata para ulama itu adalah sabar. Dan sabar ni kita nak tahu kita sabar ataupun tidak, kita masuk dalam kawasan sabar ataupun tidak, kata para ulama sekurang-kurangnya dilihat kepada 3 keadaan. 3 keadaan. Yang pertama, dilihat pada keadaan mentaati perintah-perintah Allah. Kita mentaati perintah Allah, kita boleh tak kontrol diri kita, tidak putus asa mentaati perintah Allah. Masya Allah ikhwan, sangat sukar nak ambil sifat tak putih asa tubuh dalam diri kita, sangat susah. Kita terus menerus man yuridillahu bihi khairan yusibhu anhu, hadis Imam Bukhari. Sesiapanya Allah nak tunjuk, Allah nak pamer, kata Allah cinta hamba itu, Allah uji hamba itu. Allahu Akbar. Apabila Allah nak tunjuk, kata dia sayang dengan hamba itu, yusibhu anhu, Allah akan timpakan hamba itu dengan apa yang menyakiti diri dia. Dan ketika itu Allah menganugerahkan kepada hamba itu sifat sabar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Karena itu ikhwatul iman, seorang ulama yang bernama Habib ibnu Abi Habib, ulama salaf. Satu hari dia membaca ayat daripada surah Sad, ayat ke-44. Dia membaca ayat 44 daripada surah Sad. Dalam ayat itu Allah menyatakan, inna wajadnahu sabira ni'mal abdu innahu awwab. Dia baca ayat ni, ayat 44 surah Sad. Dalam ayat itu Allah menyatakan, inna wajadnahu sabira. Allah kata sesungguhnya kami mendapati dia ini seorang yang sangat sabar. Sangat sabar. Siapa dia? Nabi Ayub alaihissalam. Allah kata inna wajadnahu sabira. Kami mendapati Ayub ini satu orang yang sangat sabar. Ni'mal abdu, sebaik-baik hamba kami. Ni'mal abdu, sebaik-baik hamba kami ini. Innahu awwab, dia yang kembali urusan dia kepada kami. Dia kembali kepada kami. Kami dapati dia sabar. Kenapa dia sabar? Dia kembalikan urusan kepada kami. Oh, Masya Allah. Apabila Habib ibnu Abi Habib membaca ayat ini, baka, dia menangis. Dia menangis. Waqal, dia kata a'jabahu a'ta wa athna, ay al-mu'ti lis-sabri wa huwa musniya. Masya Allah, dia kata ayat ini sangat ajaib. Ayat ini sangat ajaib. Habib ibnu Abi Habib dia baca, dia menangis. Bila Allah ceritakan sabarnya Nabi Ayub alaihi salam, dia menangis. Dia kata apa? Dia kata Allah ini sangat pelik. Allah yang memberi sabar kepada Ayub alaihi salam, dan Allah memuji Ayub alaihi salam. Masya Allah. Allah yang bagi sabar, sebab sifat sabar itu anugerah Allah. Anugerah Allah. Allah yang beri satu anugerah. Bukan semua orang dapat anugerah. Kemudian Allah memuji orang yang mendapat anugerah itu. Subhanallah. Masya Allah, sangat pelik Allah. Kerana itu ikhwatul iman, sifat sabar dia bukan sifat yang boleh dilakon-lakonkan. Kalau kita lakon sifat sabar, kita tak tahan lama. Kita boleh kena darah tinggi, lemah jantung, boleh kena semua. Dia sifat yang datang daripada hati. Ni'mal abdu, datang daripada hamba yang mendidik diri dia dengan Allah. Dia ikhlas dengan Allah. Tiba-tiba di dalam taat itu, dia taat Allah Ta'ala dengan sabar. Apa makna taat penuh dengan sabar? Tidak putus asa untuk mentaati Allah, penuh dengan istiqamah. Dan itu anugerah Allah. Allah anugerahkan ketaatan kepada Ayub alaihi salam. Kemudian kita boleh tengok kita punya sabar ini, kata para ulama, di mana? Apabila kita meninggalkan larangan Allah. Bila? Fi sirriyah, masa kita duduk sorang-sorang. Larangan Allah datang masa duduk sorang-sorang. Masa kita duduk sorang-sorang, kita boleh tak memenuhi larangan Allah?
Allah perintah kita jangan buat itu, jangan buat itu, jangan buat itu, jangan buat itu. Kita sabar ataupun tidak dengan larangan itu. Quran kata kepada kita, wa nahan nafsa 'anil hawa. Wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Kalau depa boleh tahan diri depa tidak derhaka kepada Allah, syurga depa punya. Allahu akbar. Syurga depa punya. Subhanallah. Depa boleh tahan diri depa tidak derhaka kepada Allah, fa innal jannata hiyal ma'wa. Syurga mereka punya. Subhanallah. Yang ketiga, kata para ulama, kita boleh tengok kita sabar masa bila? Masa kita bertemu dengan takdir Allah. Di hadapan kita ini ada dua jenis takdir. Satu takdir yang bersifat nikmat, satu takdir yang bersifat musibah. Ada dua urusan. Takdir yang bersifat nikmat datang kepada kita, kita kena memasuki sifat syukur kepada Allah, mensyukuri kepada Allah, syukur kepada Allah. Kita syukur kita sihat. Allahu akbar. Kita tengok ustaz sahabat kita, Ustaz Luqman Madinah, anak umur 3 tahun ada ketumbuhan dalam kepala. Antum bayang, Allah bagi anak kita sihat, Allah selamat duit kita 3,000. Ada sahabat masuk hospital kena batu karang, nak operate batu karang saja 12,000. Antum cuba bayang, dalam badan kita ada berapa organ? Kita ada buah pinggang, jantung, hati, limpa, urat, darah, tulang. Satu-satu ni kalau terganggu, berapa bayaran dia? Kadang-kadang kita tengok satu orang pakai kereta besar-besar, pakai berabus ke, oh kita kata Masya Allah nikmat. Dah, walaupun dia berabus, kalau angin tak ada, tak boleh jalan tayar dia. Ya, tetap berabus pakai angin. Buat satu hari angin tak ada, tak berjalan dah. Berabus bukan boleh jalan dengan 3 tayar. Antum bayang, di badan kita ini, jari kita ini, kalau ada satu urat yang sakit, kita tak boleh nak lunjong dia, akan duduk lagu tu bengkak. Berapa kita kena bayar untuk itu? Untuk satu urat yang tak nampak, untuk satu urat yang tidak nampak, berapa kita kena bayar? Oh subhanallah. Katalah Sultan Brunei mai malam ni, pasal dia tak mai kita kata dia mai lah. Katalah dia mai malam ni, kita tengok-tengok, wah kita kata pangeran silakan masuk. Sultan Brunei dia datang kepada kita, dia kata awak tahu saya siapa? Saya kata saya tahu awak Sultan Brunei. Awak tahu kaya saya banyak mana? Tidak tahu. Tapi awak lebih kaya daripada Ismin Ulam Raja dan Sadiq Sekaraga. Awak lebih kaya. Baik, dia kata, awak kalaulah Allah bagi awak kaya lagu saya, awak seronok tak? Oh kita kata bukan seronok, takut gila terus, takut jadi gila terus. Kita duk merongot kita miskin, tapi Sultan Brunei datang kepada kita, dia nak tukar nama, dia nak tukar nama atas geran harta dia, dia nak buh nama kita, tapi dia cuma minta satu je daripada kita, awak bagi 2 biji buah pinggang awak ke saya. Bagi dua-dua. Awak ambil lah dengan negeri Brunei, dengan tahta, dengan Hasanah Bolkiah tu, awak ambil semua. Semua hang punya. Saya Sultan Brunei ni, saya mau 2 buah pinggang awak, saya nak start hidup sapu jalan eh. Saya nak start hidup dengan sapu jalan eh. Awak dengan tak ada 2 biji buah pinggang, awak pergi melingkup pergi lah. Pergi duduk di sana, tidurlah hati duit. Kalau hingui keluar pun ambil not 50 sen baling buang. Kaya, kaya, kaya. Nak cucuk rokok pun jangan pakai letter, pakai not 10, cucuk rokok. Kaya, terlampau kaya. Tapi dia mau 2 buah pinggang kita. Ikhwan, ketika itu kita akan tahu nikmat 2 biji buah pinggang. Kita merintih, kita kata kita miskin. Tidak. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Pada diri kamu ada nikmat Tuhan. Sekali-sekala Tuhan tunjuk nilai bila selaput tutup mata, berapa ribu nilai nak buang selaput. Berapa ribu nilai orak dalam kepala ni, orak di luar tempurung kepala bertindan. Penin kepala, penin. Doktor nak buat satu garisan aja atas kepala, nilai dia 14,000, 15,000. Baru kita tahu orat halus dalam badan tu dia nilai dia.
Masa tu dandan kita beritahu, tak apa ya Allah, aku tak ada berabui pun tak apa, janji aku sihat. Artinya setiap daripada kita telah memiliki kekayaan yang paling kaya. Kita orang paling kaya, ikhwatul iman. Kita orang paling kaya, dua-dua belah mata boleh tengok semua. Dua-dua belah mata tak ada cacat apa, nikmat. Tak percaya pi wat mata, hak duk berkeluar ni tutup satu, tutup dua-dua, tutup sikit pun ada juga. Kata pasal apa pak cik? Tak nampak. Pak cik seronok ke tak nampak? Ada kita tunggu masa hang tak nampak, hang tahu seronok tak seronok. Masya-Allah. Tetapi ikhwan, kita memiliki sifat tidak sabar. Kita ada sifat tidak sabar dengan Tuhan. Ketika kita berhubung dengan Allah, doa kita panjatkan, hari-hari kita bertawakal kepada Allah, kita rasa macam cemuih dah dengan Tuhan. Kita rasa macam lambat nusrah Tuhan nak turun pada kita. Tidak. Bantuan Allah sudah hampir. Karena itu ikhwatul iman, dalam kita mentaati perintah-perintah Allah, dalam kita menjauhi larangan Allah, kita tahu itu adalah sabar. Menerima nikmat daripada Allah, kita mesti sabar. Menerima musibah daripada Allah, kita mesti sabar. Kita mesti sabar. Beza kita seorang mukmin, dengan orang-orang yang tidak mukmin, orang-orang yang kafir, kita akan merayu dan mengadu kepada Allah. Karena itu Nabi SAW melihat seorang sahabat yang begitu ditimpa musibah, Ummu Salamah. Ketika hari mati suami dia, Abi Salamah, Nabi tengok dia begitu duka cita. Kenapa? Di sisi Ummu Salamah, Abi Salamah lah orang yang paling baik, suami yang paling baik. Dialah laki-laki yang paling baik, reti tahu perasaan isteri, jaga, semua kira dia adalah suami yang lengkap untuk Ummu Salamah. Tiba-tiba dia mati. Allahu Akbar. Memerlukan kesabaran. Maka Nabi datang kepada Ummu Salamah, Nabi ajak kepada Ummu Salamah, Nabi suruh, Nabi kata pada Ummu Salamah, ma min muslim tusibuhu musibatun fayaqulu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Masya Allah. Nabi kata sesiapa daripada orang Islam ini ditimpa musibah, dia menyebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kena sahaja musibah. Musibah bermakna sesuatu yang menyakitkan. Musibah bermakna sesuatu yang menyakitkan. Kullu yu'zi muslim fahuwa musibatun. Yang menyakitkan, yang menyeronokkan tak panggil musibah, yang menyakitkan. Pasal itu isap rokok tak panggil musibat. Pasal itu orang yang seronok. Tengok api di mulut, kesian hamba Allah tu ditimpa musibah. Tidak. Dia seronok, dia enjoy. Itu orang dalam nikmat Tuhan. Semuanya menyakitkan, perasaan, badan, kepala, menyakitkan, dia musibah. Maka dia sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dan dia berdoa kepada Allah, Allahumma ajurni fi musibati, ya Allah jangan kau pisahkan aku dengan ganjaran dalam ujian ini ya Allah. Jangan hang pisahkan aku dengan ganjaran. Hang uji aku ya Allah, aku tuntut ganjaran di sisi hang. Allahu Akbar. Seorang muslim. Pasal itu ada hadis Nabi menyebut tentang seorang yang ditimpa musibah mati anak, tunggu lama dapat anak mati. Allah hantar satu malaikat intai hamba ni. Apa yang dia kata ketika anak dia mati? Apa yang dia kata ketika anak dia disemadikan? Malaikat datang berbisik kepada Allah, datang memberitahu kepada Allah. Dia tidak mengamuk, dia tidak mencemuh, dia tidak merayau. Sebaliknya dia menyebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebaliknya dia memuji engkau ya Allah, dia berdoa pada engkau, dia tuntut ganjaran di atas ujian ini ya Allah. Allah kata apa? Siapkan rumah dalam syurga untuk hamba aku ini. Subhanallah. Allahumma ajurni fi musibati,
Ya Allah, aku tuntut ganjaran di atas musibahnya hang bagi pada aku. Wa akhlif li khairan minha, dan aku minta pada hang yang hang ambil itu hang kena ganti lebih baik daripada apa yang hang ambil. Subhanallah. Allahu akbar. Satu doa yang sangat hebat, ikhwatul iman. Wa akhlif li khairan minha, hang kena ganti ke aku ya Allah. Nikmat yang tadi aku rasa nikmat sangat dah, hang ambil. Hang berhak ambil, hang pencipta nikmat. Nikmat datang daripada hang, kembali kepada hang ya Allah. Hang berhak ambil, tapi aku minta, aku tuntut ya Allah, hang ambil yang baik, hang kena ganti dengan lebih baik daripada apa yang hang ambil. Nabi kata apa kepada kita, ikhwatul iman, illa akhlafallahu lahu khairan minha. Siapa yang bertutur demikian ketika ditimpa musibah, melainkan Allah ganti apa yang Allah ambil dengan lebih baik daripada apa yang Allah ambil. Subhanallah. Ya ikhwatul iman, musibah yang melanda itu, pasal itu satu hari Umar Al-Khattab membaca suratul Baqarah. Umar Al-Khattab dia baca suratul Baqarah pada ayat 157. Umar sangat kagum dengan ayat ini. Umar sangat kagum dengan ayat ini. Masya Allah, Umar kata kehidupan yang sangat beban yang sangat berbaloi, kata Umar. Bebanan yang sangat berbaloi, kata Umar. Allah menceritakan bagaimana Allah membalas dan Allah berhubung dengan orang-orang yang diuji oleh Allah dan mereka sabar. Allah sebut dalam ayat dia 157, Allah katakan, ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Allahu akbar. Allah katakan, alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ditimpa kepada mereka musibah, ditimpa pada mereka takdir yang mereka tak senangi. Allahu akbar. Kita katakan tadi anak sakit, kita sanggup berdoa, ya Allah, awaklah hentak pilih aku sakit, awak pilih anak aku ya Allah. Subhanallah. Kita lebih sanggup terima sakit daripada melihat anak kita sakit. Allahu akbar. Ada ibu bapa tak ada tangan, ya Allah, kalaulah hang cabut nyawa aku, itu boleh memanjangkan dan boleh menyihatkan anak aku, cabutlah nyawa aku ya Allah. Oh subhanallah. Subhanallah. Allah menyatakan tidak begitu wahai hamba-Ku, tidak begitu. Nabi menyebut dalam hadis Imam Tirmizi berkenaan dengan satu orang ditimpa musibah yang paling dahsyat sampai dia putih asa dan nak hidup. Nabi kata jangan sebut dia Allah, mati kalau aku ya Allah, jangan Nabi kata. Jangan sebut ya Allah cukup dah lah apa yang hamba buat ni, cukup dah lah. Jangan sebut demikian. Nabi kata katakanlah Allahumma in kana hayatu khairal, Allahumma ahyini in kana hayatu khairal li wa tawaffani in kana wafatu khairan li. Ya Allah, hidupkanlah aku kalau hidup itu masih ada manfaat untuk aku, matikanlah aku kalau mati itu lebih manfaat untuk aku. Sabar dalam doa mengandungi kesabaran. Kenapa ikhwatul iman? Sabar ini adalah satu jambatan batin seorang hamba berhubung dengan Allah. Umar Al-Khattab kata sangat istimewa layanan Allah kepada orang yang sabar ini. Ditimpa musibah, mereka katakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Masya Allah. Ditimpa musibah, dikatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sahabat saya aksiden kereta, aksiden. Dia naik sang kancil bertemu dengan lori tayar 24. Memang jadi derian dengan timunah. Tapi dia kata satu benda dia dan sebut ketika kereta dia hentam lori ni, satu benda dia dan sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Terkeluar seketul pada mulut dia, terkeluar seketul dia, tak ada nak sebut apa dah. Dia duk rasa dia potong tu macam lepas, tiba-tiba ekor lori tu masuk ke kanan, bam dia bagi. Lori tayar 24, kancil besar mana, kancil tu sama tarah dengan tayar kawan tu je. Gam kata kena, kereta tu heret dia sejauh 100 meter, dia kata terpelanting, dia punya pintu tu terpelanting. Dia dan sebut satu benda sahaja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia kata masya Allah Ustaz, masya Allah,
benar kalimah ini, kereta saya remuk rosak, saya sikit pun saya tak luka rosak. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi tak semua orang boleh sebut inna lillah. Ada orang latah aksiden, mampus dah aku, mampus terus, mampus terus. Dia latah, dia belanggak lori, dia kata mampus aku, mampus terus. Subhanallah, sangat apabila Allah suruh kita sebut satu benda ikhwatul iman, sekecil mana kalimah itu sangat agung. Hanya Allah suruh kita sebut bismillah ketika makan, ketahuilah itulah kalimah yang penuh kehebatan ketika kita makan. Tak payah kita baca doa panjang-panjang. Kalau Allah takdirkan makan itu bismillah, maka bismillah itulah penyelamat manusia. Jangan ubah kalam Allah. Kita ubah, kita tak akan bertemu dengan fadilat. Umar kata sangat hebat ayat ini. Allah layan orang yang bertaubat, Allah layan orang yang sabar. Kata Umar, beban yang berbaloi bagi orang yang sabar. Orang yang sabar ni dia tanggung beban. Dia nak taat Allah, dia nak menjauhi maksiat, dia ditimpa musibah, beban dia berat. Orang tua-tua Melayu ada kata, berat mata memandang, berat lagi bau yang pikul. Betul. Kita tengok tu dah berat dah, tapi bau dia, perasaan dia, jiwa dia sangat lebih berat. Kata Umar Al-Khattab, cuba kamu hiburkan hati kamu dengan ayat ini. Allah menyatakan, ulaika alaihim salawatum min rabbihim. Bagi orang yang sabar ketika ditimpa musibah itu, bagi mereka salawat dan rahmat daripada Tuhan mereka. Bagi mereka salawat dan rahmat bagi Tuhan mereka. Apa makna salawat di sini? Keampunan daripada Allah. Orang-orang yang ditimpa musibah apa sahaja yang menyakiti kita, selama itu dia sabar dan dia memanggil Allah, selama itu dia adalah orang yang tidak berdosa. Tapi ikhwan, macam mana nak bagi hati kita ni sampai tang situ? Macam mana nak bagi hati kita ni sampai tang situ? Kita sakit, pergi doktor, pakar semua, demam tak kebah. Macam mana kita nak bagi sampai hati kita ni, ya Allah, hang benar. Selama aku demam tak kebah ni, aku sabar, aku tak berdosa, aku bersih, ya Allah. Macam mana nak bagi hati ni sampai pada kalam Allah? Kita ada hijab. Hati kita ni kita nak tarik keluar, nak bagi dia sentuh dengan ayat Allah. Dia tak mau sentuh. Sebab iblis dan syaitan akan ganggu kita. Iyalah, dia kata betul lah, sabar-sabarlah, duit dah habis dah. Berapa klinik dah hampir, lega tak lega lagi. Hang kalau lega semayang senang. Hang kalau lega tak bagi susah semua orang. Ni hang sakit bagi susah semua orang. Dia hocok kita. Dia bukan nak suruh kita sabar, tak apa, nanti sembuh. Dah. Dia hocok. Tengok hang sakit, hang bagi susah orang. Gundah gulana kita. Kita tengok anak kita rasa bagi susah dia. Kita tengok isteri rasa bagi susah. Tengok lelaki rasa bagi susah. Last sekali keluar mulut kita, aku ni bila lah nak mampu. Subhanallah. Tidak, kata Umar, jangan begitu. Allah janji yang pertama, bebanan yang berbaloi, kata Umar Al-Khattab. Ulaika alaihim salawatum min rabbihim. Ke atas mereka ampun dan rahmat bagi Allah selama mereka sabar. Demikian ikhwan, kita sabar taat kepada Allah. Kita sabar menjauhi maksiat. Kita sabar dalam nikmat dan kita sabar dalam musibah. Allahu Akbar. Kita dengar kata ada sahabat kita ditimpa musibah. Kita baru semalam saja bubuh RM50 dalam satu tabung. Main malam ni dia habaq pula tabung nombor 2 buka. Alamak. Patut hati berat nak main tadi. Kita duk kata kan, patut. Oh, rupanya ada benda. Apa dia? Kena sabar dalam nikmat. Apa dia? Keampunan dan rahmat daripada Allah. Yang paling dahsyat, kata Umar Al-Khattab, wa ulaika humul muhtadun. Dalam sabar mentaati Allah, dalam sabar menjauhi maksiat, dalam sabar menerima nikmat, dalam sabar musibah itu muhtadun. Ada muhtad, ada petunjuk Allah Ta'ala yang tak sampai pada orang yang tidak diuji. Allahu Akbar. Ada petunjuk Allah, ada isyarat daripada Allah, ada petunjuk daripada sisi Allah, ikhwan. Ada petunjuk dalam musibah.
Dalam kita duk susah payah mentaati agama Allah ni, kita susah, ditindas. Kata Imam Al-Ghazali dalam Ihya, sabar yang paling dahsyat, sabar menanggung agama ini seumur hidup. Musibah yang paling besar, sabar dalam fitnah beragama. Selama kita sabar taat Allah, selama kita sabar menjauhi maksiat, selama kita sabar dalam nikmat, selama kita sabar dalam musibah, ada petunjuk Allah menanti orang-orang yang sabar. Allahu Akbar. Apa kata Umar Al-Khattab? Petunjuk itu hanya dapat dirasai oleh orang-orang yang ditimpa musibah. Orang lain tak akan rasa nikmat. Orang lain tak akan rasa nikmat. Masya Allah, Masya Allah. Ikhwan, pergi Mekah, duduk di bumi Arafah, kemudian datang balik ke Mina, bermalam 1 malam, 2 malam, 3 malam, datang balik ke Mekah, menyempurnakan rukun-rukun haji, kemudian tunggu hari nak balik melakukan tawaf wida'. Apa yang seronok? Mari kita berbincang dengan kawan-kawan yang memang ni jenis apa? Kawan-kawan ni jenis kepala otak kosong, masuk angin keluar asap ni. Orang tengok satu saja, orang ramai, kawasan itu kawasan zahmah, kawasan sesak, kawasan itu tak selesa, peluh turun, duk atibah nak pergi ke Arafah, Arafah nak datang ke Mina, bukan jauh mana, bukan ratus kilometer pun, tetapi rasa begitu seksa. Yang Tuhan kata seronok. Tapi bagi orang yang pakai kain ihram, orang yang niat haji, dia dapat rasa apanya orang tak dapat rasa. Dia balik ke tanah Malaysia, dia batuk-batuk, orang pertama ziarah dia, orang pertama tanya, Tuan Haji macam mana? Dia kata insya-Allah, dia kata kalau ada lagi sikit duit nak pergi pula. Batuk tak dan hilang. Apa yang dia jumpa di sana? Ada yang dia akan dapat. Ada yang orang yang sedang menuju Allah akan dapat, yang orang tidak menuju tidak akan dapat. Ikhwan, tak ramai orang Allah bagi sabar. Allah bagi sabar dekat Ayub. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika baca suratul Anbiya, dia menangis. Dia menangis terdesak-desak mengenangkan Ayub alaihi salam. Allah kata ni'mal abdu, dia hamba aku yang baik, kata Allah. Innahu awwab, dia sentiasa datang kepada aku, dia akan dikembalikan kepada aku, dia istighfar kepada aku, dia memohon kepada aku. Dan Allah menyatakan inna wajadnahu sabira, kami mendapati dia seorang yang sangat sabar. Anugerah Allah, ikhwatul iman. Untuk mendapat ampun Allah, untuk mendapat rahmat Allah, untuk mendapat petunjuk, sabar satu jalan membawa kita ke situ. Subhanallah. Tetapi ikhwatul iman, dalam ayat tadi Allah kata apa? Nawawi mengambil ayat ini sebagai muqaddimah. Allah menyatakan ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru. Orang beriman, kamu kena sabar dan kamu kena sabar. Kamu kena sabar. Orang beriman, kamu kena sabar, wahai orang yang beriman. Masya Allah, ikhwatul iman. Sangat sukar ujian-ujian seorang yang beriman nak sabar. Sukar nak sabar. Masya Allah. Saya ingat saya ceritakan hari itu tentang satu pakcik yang naik kereta api daripada Tumpat. Macam mana nak sabar macam pakcik itu? Pakcik itu naik daripada Tumpat, Kelantan. Naik daripada Tumpat, Kelantan, nak ke sebelah selatan. Bawa dua cucu. Cucu ni apa nak buat? Jemuan punya cucu, macam pekan dalam batu belah, batu bertangkuk tu. Dia kata dia mau telok tu sampai sudah dia rabah, sampai mak dia mati dalam batu belah, batu bertangkuk. Mak pun tak main kuliah maghrib, mati lagu tu. Ya, dua cucu naik daripada Tumpat, kereta api berjalan. Bisinlah budak-budak, ikhwatul iman. Budak-budak bisin tak pelik, orang tua bisin pelik. Budak-budak bisin tak pelik, budak-budak dia sengak pelik. Doktor kata anak awak ada problem. Dia sampai tak aktif, tak rabat, tak terjun macam Batman, Spiderman, anak awak ada problem. Dia terjun patah kaki, terkeluar sendi, doktor kata bagus.
Kita pening kepala cari bomo nak urut, doktor kata bagus. Bawa 2 cucu, bising. Orang tak boleh sabar. Siang okey lah, malam nak tidur, semua bayar duit. Bukan semua naik free, semua bayar duit. Masa tu bantuan satu Malaysia tak ada lagi. Tak ada lagi masa tu, semua kena bayar sendiri. Mai tengah malam 12 ke atas, bising. Orang kata Pok Cik, suruhlah diam sikit, kami nak tidur. Pok Cik tu jawab apa? Biar pilah dia main. Bising sampai satu tahap, 1 pagi 2 pagi orang tak boleh tahan. Datang satu orang muda kata kat pak cik tu nak suruh diam ke tak mau. Pak cik tu kata depa nak main, biar pi lah. Oh, biar pi, dia sudah bagi satu roti canai kat pak cik ni. Pam, kata kena tersandak. Air mata pak cik ni turun, darah keluar sikit. Tak kata apa. Cucu tengok Tok Wan kena balun, dia diam. Dia diam. Setengah 2 cucu tidur merebahkan kepala dia atas paha Tok Wan. Sepilah keadaan. Kawan yang berpenampak tu pun balik ke tempat dia, tak tangan lena. Tapi tak lena sebenarnya. Pukul orang mana boleh lena? Kita buat orang mana boleh lena? Tak boleh lena. Biasanya antara orang yang kena pukul dengan orang yang pukul orang, ia kena pukul lena. Dia bagi satu penampak, dia lena terus. Pasal dia duk tahan sakit, dia lena. Kita yang berpenampak tak boleh lena. Cuba tengok kita pukul anak kita. Kita tarik tali pinggang, kita bagi tengah belakang anak kita balong. Anak kita lena. Air mata dia turun. Bapak yang pukul, satu malam tak boleh tidur. Dia ambil minyak duduk pergi sapu pula. Bini kata, awak sapu minyak, awak tak bau minyak gas, cucuh terus. Tahu saya anak. Tapi bila pukul, lupa diri, hilang akal. Menatang pun tak pukul anak lagu tu. Bini duk bagi nasihat. Kita buat orang, kita tak boleh tenteram. Dia letak tangan, silap aku pergi dapur pakcik itu. Tapi pakcik itu lagi silap. Datang satu wanita kepada pakcik ni. Pakcik, awak pakcik buat lagu tu. Kalau pakcik suruh anak-anak tu diam daripada awal, kan settle problem. Tak ada kalang kabut. Baru pakcik ni kata, ini satu orang tuanya penyabang. Orang tuanya sangat penyabang. Apa pakcik ni kata? Pakcik ni kata sebenarnya gini, pakcik ni daripada Tumpak nak pergi ke selatan, gamaknya nak pergi ke Selangor ke manakah, begitulah. Pakcik terima telegram, anak pakcik dengan menantu pakcik ni aksiden, mati dua-dua. Ini ni yang cucu pakcik buah ni, pakcik nak bawa mereka pergi tengok mayat mak ayah mereka lah. Saat ni bila sampai rumah tu, mereka akan tengok jenazah mak bapak mereka terbaring. Dan masa tu berkemungkinan mereka tak akan dapat merasai seronok sampai bila-bila. Abang hak umur 10 tahun dengan 11 tahun akan mula panggil ayah, mak. Dia panggil, dia menjerit macam mana jenazah yang tidak bersuara. Kemungkinan macam-macam boleh jadi. Budak ni kerana tengok mayat mak dia, dia boleh kena satu sindrom, dia boleh kena satu rendah diri. Maka gamaknya lah, kata pakcik ni, selama dari Tumpak nak ke sana, dia bisin sebelum tengok mayat mak ayah. Gamaknya lah, yang ni lah kegembiraan yang sementara yang mereka ada. Apa hak pakcik untuk halang mereka seronok? Selepas ni mereka tidak mungkin boleh berseronok macam anak-anak lain. Oh subhanallah. Kawan yang sudah pergi pukul pakcik ni, dia main duduk depan pakcik ni, dia tak tahu nak kata apa. Ikhwan, ini nama dia sabar. Ini yang kita tidak tahu. Apabila Allah menyatakan wabashiris sabirin, sampaikan berita yang paling menyeronokkan pada orang yang sabar. Apa kita akan dapat dunia dan akhirat kerana kita sabar.
Kalaulah kawan tu dia sabar, dia tak pukul pakcik tu, dialah orang yang paling seronok kerana dia bersimpati dengan dua anak yatim. Tapi dia menjadi orang yang paling tak seronok kerana dia rasa dia telah menghalang keseronokan dua anak yatim. Allahu Akbar. Inilah kita akan tuntut di hadapan Allah Ta'ala. Kita akan tuntut, ya Allah, aku tauhid hang, ya Allah. Ya Allah, aku ibadat untuk hang, ya Allah. Ya Allah, aku menjauhi maksiat, ya Allah. Aku sabar di atas apa hang bagi, ya Allah. Dan aku mendengar firman hang, ya Allah. Wa basyiris sabirin. Khabar yang paling gembira di hari akhirat bagi orang yang sabar. Apa akan aku dapat, ya Allah? Khabar apa paling gembira, ikhwan? Ketika manusia sana matahari atas kepala duk mendidih. Manusia sana peluh saja nak buat dia tenggelam. Manusia sana telanjang bulat dalam keadaan panas terik. Tiba-tiba dalam suasana tu, apakah khabar paling gembira kalau bukan Allah masukkan kita ke syurga tanpa hisab? Sangat gembira, sangat gembira, sangat gembira. Bila kita akan dapat gembira itu? Tidak lama, ikhwan, tidak lama. Tidak lama. Dalam hadis daripada Aisyah, riwayat daripada At-Tirmidzi, Aisyah bertanya, ya Rasulullah, apa maksud man ahabba liqa Allah ahabba Allahu liqa'ah, wa man kariha liqa Allah kariha Allahu liqa'ah. Siapa yang suka bertemu Allah, Allah suka bertemu dia. Siapa yang tak suka bertemu Allah, Allah tak suka bertemu dia. Apa maksud ayat ini, ya Rasulullah? Adakah makna kalau kawan tu tak suka mati, Allah tak suka ke dia? Kalau orang tu suka nak mati, Allah suka kepada dia? Nabi kata, dah. Tidak begitu, Aisyah. Laisa kadzalik. Bukan begitu, Aisyah. Walakin, tetapi maksud ayat ni, seorang mukmin ketika dia nak mati, busyira bi rahmatihi wa ridwanih. Satu orang mukmin ketika dia mati, Allah gembirakan dia dengan satu khabar gembira, rahmat Allah dan keampunan dan ridha Allah untuk hidup dia selama ini. Bila kita akan mati, ikhwatul iman, untuk dapat khabar yang besar ini? Mungkin malam ni, mungkin malam ni, mungkin besok pagi. Masya Allah. Mungkin khabar ni ada tengah-tengah highway. Mungkin khabar ni ada di rumah kita. Mungkin khabar ni ada di pejabat. Masya Allah, Masya Allah dan Masya Allah. Karena itu benarlah Quran menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru wattaqullaha la'allakum tuflihun. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Mukmin, 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 sabarlah, sabarlah, tambah sabar, kalahkan sabar dengan orang-orang kafir, dan pertahankanlah, pertahankanlah, bertakwalah kepada Allah, kamu akan dapat kejayaan kerana sabar itu. Masya Allah. Karena itu, ikhwatul iman, para ulama kita memperkatakan tentang perkara itu, dan kita kena didik diri kita menjadi orang-orang yang sabar. Karena itu, ikhwatul iman, ketika Umar Al-Khattab radhiyallahu an menghantar surat kepada Abu Musa Al-Asy'ari, Umar dia hantar sepucuk surat kepada Abu Musa Al-Asy'ari. Dalam surat dia apa Umar kata? Umar kata, alaika bis sabri wa'lam anna sabru sabran ahaduhuma afdal min al-ajr. Umar kata, hey Abu Musa, belajar sabar, belajar sabar. Hai Abu Musa, belajar sabar. Masya Allah. Kata Umar kepada Abu Musa, sesungguhnya dalam sabar itu ada dua fadilat. Dalam sabar itu ada ganjaran yang sangat besar. Dalam sabar itu ada kelebihan yang sangat besar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Orang kata orang sabar ni puas. Macam mana dia puas? Wallahu alam, tidak tahu. Tidak tahu. Tapi dia puas. Hidup dia puas. Kita duk tengok dia duk kena dengan orang. Tapi dia kata dia puas. Dia puas. Apa yang dia rasa? Wallahu alam. Kata Umar Al-Khattab kepada Abu Musa Al-Asy'ari, wa'lam anna sabr malakul iman. Ketahuilah sabar itu memiliki iman. Sabar itu memiliki iman. Orang beriman nampak dengan sifat sabar dia. Subhanallah, subhanallah.
Kata Umar Al-Khattab, wazalika bi anna taqwa afdalul birru. Kerana itulah takwa menjadi kebajikan yang paling afdal. Karena itu kata Umar, wattaqwa as-sabru. Sesungguhnya takwa itu adalah sabar. Kamu sabar taat Allah, kamu sabar menjauhi maksiat, itulah takwa. Maka tidak ada takwa yang dipisahkan dengan sabar, tidak ada. Maka karena itu kamu kena memiliki sifat-sifat yang sabar. Ali bin Abi Talib radhiyallahu an, dia jalan-jalan, dia tengok satu orang yang tidak sabar, marah dia punya hamba sahaya dia marah. Dia marah, dia nak pukul dengan cemeti. Apa Ali kata pada dia? Ali kata buniyal iman ala arba'. Hei kamu, benalah iman kamu dengan 4 perkara. Sebelum kau nak pukul hamba ni, benalah iman kamu dengan 4 perkara. Kata Ali, al-yaqin was-sabr wal-jihad wal-adlu. Benalah iman kamu dengan kamu yakin kepada janji Allah. Kamu yakin dengan janji Allah. Benalah iman kamu dengan sabar. Benalah dengan jihad, dan benalah dengan adil. Jangan bertindak zalim pada hamba sahaya ini. Benalah agama kamu dengan 4 perkara ini. Salah satunya adalah sabar. Pasal itu ayat pertama kita jumpa dalam surah Al-Baqarah. Allah kata, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salah. Wahai orang-orang yang beriman, minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan sembahyang. Dia dahulukan sabar, dia kemudiankan sembahyang. Oh, Masya Allah, sabar termasuk akhlak yang sangat besar, ikhwatul iman. Nawawi rahimahullah membuka bab sabar dengan ayat ini. Kemudian ikhwatul iman, kenapa kita kena sabar? Janji Allah sangat besar. Janji Allah akan menguji dunia ini sangat besar. Nawawi membawa ayat daripada surah Al-Baqarah, walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Allah. Kerana itu hebat bila kita baca Al-Quran. Allah bagi tahu kepada kita dunia ini akan apa masalah dia. Allah bagi tahu kepada kita. Allahu Akbar. Allah katakan, dan sesungguhnya akan kami beri cobaan kepada kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan berikan khabar gembira pada orang-orang yang sabar. Allahu Akbar. Allah katakan, walanabluwannakum. Pada lam yang duduk di depan itu ada perkataan sumpah. Walanabluwannakum, pasti dan demi sesungguhnya akan kami uji dunia ini dengan apa? Bisyai'in minal khauf. Sikit daripada takut itu kami campak ke dunia. Allah tak campak semua, Allah campak sikit. Kalau Allah campak takut semua, daripada langit takut semua turun, mampu kita. Yang turun takut dalam dunia ni sikit sangat. Sikit itu buat kita jadi subhanallah, tak tentu arah. Allah dalam ayat ini, Allah dahulukan perkataan khauf daripada ju', takut daripada lapar. Masya Allah. Sebab apa ikhwan? Antara takut dengan lapar ada beza. Kenapa? Orang lapar kalau makan rumput pun kenyang. Habis tak ada isap rokok, hilanglah. Tetapi orang takut, apa boleh mengangkat ketakutan dia? Dia duduk tengah kekayaan, jiwa dia resah. Allahu Akbar. Dia duduk tengah-tengah kekehebatan, jiwa dia kalang kabut. Hanya Allah mampu angkat takut manusia. Pasal itu Allah janji dalam Al-Quran kepada orang-orang yang tidak buat syirik. Allah kata, orang-orang ini orang-orang yang akan memiliki keamanan. Mereka akan dapat aman. Kenapa? Takut jangan buat pasal, ikhwan. Jangan buat pasal. Kita duduk dalam rumah kita boleh takut tanpa kita duduk di luar rumah. Takut satu musibah yang sangat besar. Takut sangat-sangat. Kerana itu kata-kata Nabi kepada Nawas bin Sam'an, apakah yang akan buat manusia tidak tenteram? Ialah Nabi kata, al-ithmu ma haka fi nafsik
ma haka fi sadrik wa karihta ayattali'a alaihi nas. Dosa yang kamu buat akan buat kamu akan gelisah, Allah cabut. Oh, keamanan. Antum tengok dalam surah Luqman, apa Luqman nasihat anak dia? Luqman kata, hai anakku, jangan kamu buat dosa. Jangan buat dosa. Kalau kamu tersalah, hai anakku, kamu ambil dosa itu, wahai anakku, kamu simpan dalam sakhrah, dalam batu yang pejai. Katalah buat satu dosa, simpan dosa tu dalam batu. Kemudian batu tu rapat. Batu tu jadi sama. Sampai tak nampak dah tang mana kita, titik tang mana kita simpan dosa tu. Kemudian ambil batu yang besar, simpan di langit, simpan di bumi paling dalam. Luqman kata, hai anakku, ya'ti bihallah, innallaha latifun khabir. Allah akan bawa dosa tu tunjuk di hadapan kamu, ketika tu kamu takkan senang. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sajalah terlintas dalam kepala saya kan. Tak ada apa-apa saja, ni pun tak keluar periksa, saja-saja. Terlintas saja. Kawan yang bunuh Aten Toya tu, tu kata saja-saja, tak ada apa-apa, saja-saja. Dia tak ada apa-apa, saja-saja. Kawan yang bunuh Aten Toya tu, macam mana dia bunuh? Tembak. With gun. Pakai bullet. Dung, bagi masuk dalam dada. Tak puas hati. Cari C4. Boom, berkecai. Masa dia buat lagu tu, apa ada dalam hati dia? Supaya tidak ada makhluk bertemu dengan bangkai ini. Antum yakin tak hak saya kata tu? Pembunuh tu buat lagu tu. Kalau dia berhajat orang jumpa, dia nak pakai C4 buat apa? Balin dalam Sungai Kelang sudahlah. Balin tak mana-mana sudahlah. Tetapi dia bunuh macam tu supaya orang tidak akan lihat. Tetapi dia terlupa ada surah Luqman. Dia sangat-sangat terlupa. Hai anakku, wa imma mithqalu dzarrah, mithqalu habbah, berat dia seperti habbah bijirin. Dalam surah Al-Anbiya, la ya'zabu 'inda rabbik, tidak hilang di sisi Tuhan kamu. Kamu buat dosa seberat zarah ataupun lebih kecil daripada zarah, tidak hilang di sisi Tuhan. Ya'ti bihallah, Allah akan datangkan di hadapan mata kamu. Innallaha latifun khabir. Allah itu sangat halus, pandangan dia, perbuatan dia sangat kita tak mampu memberi tafsiran, dan dia sangat mengetahui. Hari ini orang jumpa DNA orang jumpa, orang tahu mata dah pergi keleng, kepala otak dia pun dah pergi keleng dah. Mayat tu pakai C4. Antum biasa tengok tak C4? Saya pun tak biasa. C4 ni satu bom, kalau ikut surat khabar lah, satu bom, dia bom lah, bom berkecai, hancur, mata pergi keleng, jantung limpah pergi keleng, semua pergi keleng. Tetapi Allah mencipta satu ilmu nama DNA. Allah mencipta satu ilmu nama DNA. Masya Allah, ilmu Allah ini mengangkat segala-gala. Berapa lama dah Aten Toya mati? Aten Toya mati. Siapa yang paling duka cita? Mak dia, bapak dia. Doa mak dan bapak tidak ditolak oleh Allah. Ikhwan, hari ini kita buat anak orang, kita jangan lupa dia ada mak, dia ada bapak. Doa mak dan bapak kepada anak tidak ada hijab di sisi Allah. Adakah Allah akan terima doa kita sahaja tanpa terima doa orang? Kita minta, ya Allah aku nak bunuh si fulan, Allah makbulkan. Ya Allah aku nak lanyak si fulan, Allah makbulkan. Hari orang yang kita lanyak, dia pula minta ke Tuhan. Adakah Tuhan tak akan dengar doa dia? Pasal itu dalam bulan ni ada 29, ada 31. Yang tu mungkin habuan orang. Selalu dia main 30. Ada, kadang-kadang ada bulan pendek. Kita duk sangka 30, rupanya 29. Kita duk sangka lepas, rupanya tak lepas. Kita sangka hari 30, Allah cipta 31. Manusia, mesti kita ambil pengajaran. Hari ini orang yang bunuh Aten Toya tidak tak lena. Bunuh Aten Toya tu satu kebaikan ke dosa? Ke bunuh Aten Toya setara dengan haji mabrur?
Kalau bunuh itu satu nikmat dan kebahagiaan, orang yang buat maksiat adalah paling nikmat dalam dunia ini. Orang yang berbuat maksiat adalah paling nikmat dalam dunia ini. Subhanallah. Tetapi bunuh ini disebut masuk neraka Jahanam. Allah laknat dan Allah murka. Karena itu orang yang bunuh ini tidak akan senang. Tidak akan senang. Kenapa? Ingat, Allah uji manusia dengan takut. Oh, ikhwan, orang yang buat kerja Islam, mereka diburu. Mereka diburu oleh musuh-musuh Islam. Tetapi mereka puas. Kenapa mereka tak kena takut ni? Mereka takut lagu mana? Mereka takut terserempak dengan orang jahat ni. Hak tu je. Tapi bila mereka semayang, mereka puas. Mereka makan dapat nikmat. Mereka tidur dapat nikmat. Mereka berkumpul berjemaah, mereka dapat nikmat. Tetapi orang yang memusuhi Islam, mereka tidak dapat nikmat. Orang yang buat dosa berkumpul, kepala dia resah, jiwa dia resah. Dia pegang duit, dia resah. Kawan yang menegakkan Islam ni, kawan yang tegak Islam ni, kita tengok dalam YouTube kan, yang duk pergi perang di mana, di Chechen, yang duk pergi perang di belah-belah Iraq, Fallujah ni semua, kena tembak, tangan dia relai, isi ni bergedebel jatuh, tulang keluar. Dia boleh berdiri dengan lutut dia takbir dengan sebelah tangan, darah duk menitik, dia semayang. Kenapa dia tak takut ni? Kenapa dia tak takut ni? Mati kawan dia. Kita baca surah Al-Ahzab, sangat hebat. Sangat hebat. Sangat hebat. Ketika angkatan yang pertama masuk dalam pertempuran, mereka gugur syahid. Mereka gugur syahid. Allah kata mereka telah menunaikan janji mereka. Tiba-tiba ada angkatan yang sedang menunggu bila kami nak syahid. Sepatutnya dia bertanya, bila perang nak bubar ni? Sepatutnya dia bertanya, ni bila nak habis ni? Tetapi mereka menyatakan, bilakah giliran kami untuk bertemu dengan Allah? Di pihak musuh ni, duk tengok kawan dia rebah-rebah, dia duk fikir, bila aku nak kena mampu, aku nak kena aku mampu. Dua ketakutan yang tidak sama. Satu nikmat, satu azab. Allah akan uji bumi ini dengan ketakutan, bisyai'in, sedikit daripada ketakutan. Maka takut yang paling dahsyat adalah maksiat kepada Allah. Yang kedua, Allah kata wal ju', kami akan uji kamu dengan tak ada makan. Mungkin tak ada makan ni tak ada sungguh, mungkin tak ada makan ni makan ada, tapi tak ada puas. Tak ada puas. Ataupun mungkin tak ada makan ni barang ada, duit ada, barang jadi mahal. Allah uji kita ni. Allah uji ni. Oh subhanallah, tak ada makan, macam-macam Allah uji. Tengok bersamamu ni, kira banyak orang tak ada makan. Banyak orang tak ada makan. Subhanallah, subhanallah. Ikhwan, Allah uji manusia dengan apa? Wa naqsim minal amwal, sedikit harta benda. Sikit. Kenapa? Tidak ada barakah. Harta tidak ada barakah. Sikit. Orang mula tak keluarkan zakat. Harta ada tapi hilang barakah. Harta ada tak boleh dimanfaatkan. Oh subhanallah, subhanallah. Allah uji manusia dengan apa? Allah uji manusia dengan wal anfusi, dengan diri nyawa kematian. Allahu akbar. Dengan wabak yang menyerang, kematian demi kematian. Oh masya-Allah, masya-Allah. Kadang-kadang wabak tak menyerang, serang apa dia? Musim nak raya balik kampung saja, satu bas 40 orang mati lagu tu saja. Dua bas 80 orang mati lagu tu saja. Allah uji dengan nyawa. Allah uji dengan nyawa. Allah uji bumi ini. Allah uji dengan apa? Wassamarat, dengan buah-buahan. Pokok-pokok kayu ni, hujan mula tak turun, pokok mula tidak ada rahmat Allah. Sikit, sampai orang mengandung kempunan nak makan buah, buah tu tak keluar. Tak keluar. Buah pula keluar luar musim, sampai orang pening kepala. Pokok tu pun pening kepala. Dia berbuah luar musim. Wassamarat. Tetapi kata Allah, hei manusia, bumi ini akan kena ketakutan, bumi ini akan dilanda dengan kelaparan, bumi ini akan dilanda dengan bunuh sana, hancur lebok sana. Hei manusia,
wa basyiris sabirin. Ada khabar gembira pada orang yang sabar. Allahu akbar. Ada khabar gembira bagi orang yang sabar. Antum ni orang yang sabar lah, dah 10 25 betul tak? Antum ini orang yang sabar. Sampaikanlah khabar gembira pada orang yang sabar. Antum ini orang yang sabar. Allahu akbar. Ada khabar gembira daripada antum. Ada khabar gembira daripada antum. Allah sampaikan pada antum khabar gembira. Sampaikan kepada mereka khabar yang sangat mengembirakan. Khabar yang sangat mengembirakan. Ikhwan, saya baca satu ayat sahaja, iaitu Nawawi rahimahullahu ta'ala. Cara disusun ayat ini, ikhwan, cara disusun ayat ini sangat hebat, sangat menyentuh jiwa. Dia buka bab taubat dengan suruh sabar. Lepas tu dia buka bab taubat dengan ayat menyatakan dunia ini akan ditimpa musibah dan kita mesti bersabar. Kemudian dia bawa ayat ketiga sebagai muqaddimah, ganjaran pada orang yang sabar. Allah berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah 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 Allah. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa putus. Allahu akbar. Hanyalah, innama, sesungguh-sungguhnya, orang lain tak masuk, orang lain tak masuk. Yang masuk hanyalah yuwaffas sabirun. Yuwaffas sabirun, akan diganjari orang-orang yang sabar itu ajruhum, balasan mereka sabar pedih hidup kerana Allah ini, bighairi hisab, satu balasan yang tidak akan putus, yang tidak akan putus. Hisab dia tidak akan berhenti. Pembayaran daripada Allah tak akan berhenti kepada orang yang sabar. Allah 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 Allah. Wallahu ta'ala alam. Kalau cakap bab sabar ni, saya teringat kat muslimat, orang perempuan. Orang perempuan ni, dia mengandung anak, dia bersalin, dia beranak. Allahu akbar. Tapi yang dikatakan sabar tu adalah nikmat. Kita tanya pada orang perempuan, pasal kita tak bisa beranak, tanya kat orang perempuan, masa hang sakit nak beranak tu kira sakit ke kira apa? Kalau kita tanya lah, tu masa sakit betul-betul, orang kata apa, batu ban nak pecah, tu hang betul-betul sakit ke apa ke tu? Kan dia kan doktor tahu lah batu ban ke batu apa ke? Kan kita serupa lah tak nak beranak kan, tapi doktor dia belajar juga bab beranak. Kita kata kat dia, macam mana hang ni, sakit ke macam mana? Orang perempuan mesti dia akan jawab satu, tak apa lah dia kata. Dia kata kalau abang boleh beranak bagus, abang rasa sendiri. Sakit bukan main. Kata orang, bukan kata saya, kata orang. Sakit nak beranak ni rasa macam rambut nak putih. Pertaruhan dia, nak terang, nak berkeluar anak. Tetapi ikhwatul iman, ada tidak ada dunia merekodkan satu sejarah. Ada satu ibu, dia melahirkan anak, dia sakit bukan-bukan. Sakit bukan-bukan. Ada orang perempuan zaman-zaman dahulu kala, bukan perempuan sekarang, perempuan dulu, dia sakit nak beranak, dah keluar dah tarikh yang bidan bagi tu, sudah 7 hari 7 malam. 7 hari 7 malam. Tak keluar anak. Punya doktoran tak keluar anak. 7 hari dengan malamnya. Lama itu. Bomo pun tengok, bomo kata ada jin ganggu. Ada jin mengganggu. Sakit. Tetapi ada tak pernah dengar satu sejarah, lepas budak tu keluar, lepas hari ke-8, budak tu temuak keluar, berum, orang pun bagi baby tu dekat ibu. Mak tu tengok terus, dia kata haram jadahnya budak hang punya pasal aku sakit, tahu tak? Ada tidak ada sejarah itu? Agak-agak antum ada ke tidak? Kalau tak ada, kita kena bagi ada. Kenapa? Ini sakit bukan main-main. Ini sakit. Kita ikhwan, batu karang kena, nak kencing tak boleh. Dia sakit, dia bengkak hari-hari. Jalan bongkok jalan. Tanya Pak Amit ada pengalaman? Nanti Pak Amit boleh cerita keajaiban buang batu karang. Tak payah pergi hospital, jemput dengan tangan buang je. Pak Amit ada ilmu yang sangat hebat. Ya, bila batu karang tu keluar, dia punya duk jegir kat batu karang tu,
macam dia nak rebus makan. Dia marah betul kat batu karang tu. Bila keluar dia kata alhamdulillah, lega batu tu pi. Kalau doktor kata nak tengok dah batu, tak mau, saya tak mau tengok dah batu. Dia ni punya pasal saya sakit. Tapi bila anak keluar, tak ada orang tak mau tengok anak. Hatta kucing itu bersalin dia, tidak ada doktor sambut. Kerana dalam kota, dalam almari rumah orang, dia cari anak dia. Ikhwan, gamaknya ini yang dikatakan sabar dan kemanisan dia. Gamaknya lah. Hari-hari duk mengandung perut balang besar tu sakit, tak lalu, muntah, tak larat. Saya pernah tengok suami, bagus suami ni. Bagus dia. Harap-harap dia seorang lah, tidak ada orang ikut dia. Bini dia mengandung, dia makan asam. Dia yang mengidah makan asam. Dia yang muntah. Dia yang bokok yuk buwi atas kepala, duk adalah. Bini dia duk tengok dia, siapa yang mengandung ni abang? Bini dia happy go lucky, boleh main pingpong, lari sana lari sini. Bini dia sakit, lagi 3-4 jam nak pergi bersalin lah. Laki bokok yuk satu muka penuh. Bagus, ini laki misali. Ini laki tak cukup vitamin C. Bagus dia. Ikhwan, gamaknya inilah yang dikatakan nikmat. Rupanya sabar itu satu nikmat. Macam kenderaan kita naik satu nikmat, dengan sabar itulah kita akan balik sebagai bekal bertemu Allah. Tetapi ikhwan, kita ingat sabar ini tidak sama orang. Kenapa? Beban hidup habuan masing-masing ini tidak sama. Tidak sama. Orang diuji dengan lumpuh, sabar dia jauh, ikhwan. Sabar dia Allahu Akbar. Sabar dia kita tak tahu nak bayang. Kita tengok orang jaga orang lumpuh ni, bebai dia jaga orang lumpuh. Orang lumpuh ni putih asa, maka ubat tak mau, nak pergi buat asesmen hospital dia tak mau. Orang bagi ubat dia simpan bawah lidah, orang pi dia wek balik. Kawan yang jaga tu punya terbakar perut lah. Aku cubit mampus dia ni. Tetapi antum bayang, dia yang lumpuh itu apakah kesabaran dan cabaran hidup dia. Putih asa daripada hidup, Allah Maha mengetahui. Apa yang perlu kita sampaikan, ikhwan, kita kena yakin dengan ayat Allah. Kita kena sampaikan kepada dia, wa basyiris sabirin. Untuk melihat janji Allah itu sangat cepat. Ikhwan, Nawawi rahimahullahu ta'ala pada muka surat 78 dia membawa lagi 2-3 ayat, dan kemudian dia akan membawa hadis yang pertama. Hadis yang pertama yang membicarakan tentang masalah sabar. Hadis yang pertama yang membicarakan masalah sabar. Malam ni kita cuma tengok ayat-ayat Allah yang dibawa oleh An-Nawawi sebagai muqaddimah dalam bab sabar ini. Kita berhenti dekat tu dulu. Wallahu a'lam. Semoga diberkati Allah dunia sampai akhirat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Wassallallahu ala nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ada tabung di belakang. Siapa nak buat bantuan kepada Ustaz Luqman Madinah, anak dia nak